Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Mata Pelajaran Sejarah tahun 6. Unit kita hari ini ialah unit 4, tajuknya Rakyat Malaysia. Subtajuk kita hari ini ialah Makmurnya Tanah Airku. Bersama saya, Cikgu Siti Hanifah. Standard pelajaran kita hari ini ialah 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia. Standard kandungan 11.1.2 menjelaskan pertempatan serta kegiatan ekonomi masyarakat Malaysia dahulu dan kini. Elemen kewarganegaraan K11.1.6 menghubung kait kepentingan menghormati kepelbagaian kaum dan etnik sebagai asas perpaduan negara. Objektif kita pada akhir pelajaran, murid dapat memahami perkaitan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat dahulu dan kini. Baiklah, kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Sejak berabad dahulu, masyarakat Malaysia mengusahakan pelbagai pekerjaan demi memakmurkan tanah air ini. Sebelum merdeka lagi, pertempatan masyarakat di negara kita terpisah berdasarkan pekerjaan masing-masing. Contohnya seperti kampung kaum Melayu terdapat di muara sungai, kaum Cina berada di kawasan bandar, kaum India banyak terdapat di kawasan estate. Pertempatan orang asli adalah di kawasan pedalaman. Pertempatan etnik di Sarawak bergantung kepada kaum dan etnik masing-masing. Begitu juga di Sabah. Baiklah, kita tengok pada huraian seterusnya. Kampung Melayu di muara sungai. Kawasannya tertumpu di pesisiran pantai, muara sungai dan juga tebing sungai. Aktiviti ekonomi yang dijalankan ialah menangkap ikan, bertani, berniaga secara kecil-kecilan. Ada juga yang tinggal di kawasan pentadbiran dan kemudiannya berkembang menjadi bandar. Kini, mereka tinggal di kawasan kampung dan bandar serta bekerja dalam pelbagai bidang. Pertempatan kaum Cina di bandar. Dahulu mereka bekerja sebagai pelombong di negeri Selangor dan juga Perak. Ada juga di antara mereka yang berniaga. Mereka merupakan penduduk terbesar di Pekan dan juga bandar-bandar baru. Bandar-bandar baru dan pekan baru dibangunkan sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Kini mereka bekerja dalam pelbagai bidang termasuklah perniagaan. Manakala pertempatan kaum India di kawasan estate. Sebelum merdeka, kebanyakan mereka tinggal di kawasan estate. Aktiviti yang dijalankan ialah bekerja sebagai buruh, bekerja sebagai kaki tangan ladang, bertugas dalam perkhidmatan awam, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar. Kini, ramai kaum India yang tinggal di bandar dan pinggir bandar serta berkhidmat dalam pelbagai bidang. Pertempatan orang asing banyak terdapat di negeri Perak, Pahang, Selangor, Kelantan dan Terengganu. Majoritinya mereka tinggal di kawasan pedalaman. Aktiviti ekonomi yang dijalankan ialah mencari hasil hutan, berburu dan juga menangkap ikan. Kini, pertempatan mereka telah mengalami banyak perubahan. Mereka juga terlibat dalam pelbagai bidang pekerjaan. Namun, ada juga yang mengusahakan perniagaan, kraft tangan dan juga hasil hutan seperti herba dan juga madu. Pertempatan etnik di Sarawak. Pertempatan masyarakat pada masa dahulu juga turut terasing berdasarkan etnik seperti Iban, Bidayuh, Kenyah dan Penan. Mereka menetap berdasarkan kaum etnik masing-masing. Mereka menetap di kawasan pedalaman dan juga muara sungai. Aktiviti yang dijalankan ialah seperti menjadi petani dan mencari hasil hutan, menjadi nelayan, berniaga dan juga petani. Kini, ada di antara mereka yang berhijrah dan tinggal di kawasan-kawasan bandar besar dan juga bekerja dalam pelbagai bidang. Terdapat juga etnik-etnik lain yang turut berhijrah ke bandar dan menyebabkan generasi baru etnik ini sukar untuk dikenali. Mereka juga terlibat dalam pelbagai bidang pekerjaan. Pertempatan etnik di Sabah.
Seperti juga di Sarawak, pertempatan di Sabah berbeza berdasarkan kaum etnik. Mereka tinggal di kawasan pedalaman seperti di pesisir pantai dan kawasan berbukit. Aktiviti yang dijalankan ialah seperti menjadi petani, pemungut hasil hutan, nelayan dan juga menanam padi huma. Kini, ramai yang telah berjaya ke bandar dan menceburi pelbagai bidang perkhidmatan awam, swasta dan juga perniagaan. Namun, ada juga yang masih mengekalkan identiti dan pekerjaan lama. Dunia yang semakin moden telah berubah, menyebabkan generasi muda tidak berminat untuk meneruskan pekerjaan tradisi ibu bapa mereka. Antara sebab atau punca mengapa mereka tidak berminat untuk meneruskan pekerjaan tradisi adalah kerana taraf pendidikan yang tinggi yang telah membuka pelbagai peluang pekerjaan yang lebih luas. Keduanya, pelbagai dasar yang telah dibuat untuk menyatu padukan masyarakat di Malaysia. Perkongsian ekonomi yang sama rata telah memberi peluang untuk mereka bekerjasama sekaligus menyebabkan tiada lagi pemisah tempat tinggal dan juga pekerjaan. Kesannya, kita boleh tinggal bersama-sama dalam persekitaran yang sama tanpa mengira kaum etnik dan saling menghormati antara satu sama lain. Sebelum kita menamatkan pelajaran kita hari ini, saya minta kamu untuk menjawab soalan yang diberi dalam buku tulis sejarah. Soalan pertama ialah, di manakah kaum India menetap sebelum merdeka? Kedua, mengapakah kaum Cina banyak terdapat di kawasan bandar dan pekan? Tiga, apakah pekerjaan masyarakat Melayu pada masa dahulu? Empat, di negeri manakah banyak terdapat masyarakat orang asli? Dan yang kelima, apakah sebab generasi muda tidak berminat untuk meneruskan pekerjaan tradisi ibu bapa mereka? Jawapan bagi soalan-soalan yang diberi, kamu boleh rujuk pada slide yang saya beri dan juga buku teks serta buku aktiviti yang ada pada kamu. Okey, selamat menjawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.